Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis selaku Tuan Imam di Masjid Al-Mu'minin. Ni pertama kali saya datang ke Masjid Al-Mu'minin, dan kebetulan kita punya kuliah pada malam ni bertepatan dengan masuknya semua orang Islam ke tahun baru Hijriyah 1444 Hijrah. Dan tujuan saya sebut ni pun bukan nak beritahu tentang ceramah kita ni sempena sambutan tu, sebab yang jelasnya sambutan ni dia, kalau dalam agama dia perlukan kepada arahan yang jelas daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Maknanya kita tak boleh nak buat sambutan atas nama agama ikut suka hati kita. Kalau sambutan-sambutan umum atas nama pentadbiran tu cerita lain. Okay. Jadi sebelum pada masuk tentang tajuk kita pada malam ni, iaitu khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Tajuk ni ialah tajuk yang ramai orang suka dengar. Mungkin dengan sebab masyarakat Melayu kita ni dia ada hubungan yang kuat dengan tiga unsur ni, iaitu khurafat, tahyul dan mistik. Ini tiga benda. Nanti kita cerita. Okey, sekarang ni saya nak sebut sikit tentang bab tahun baru hijrah ni. Kebiasaan kita tengok sebahagian orang dia akan buat sikit sambutan. Tak kiralah sambutan tu bersifat peringkat tertentu, sama ada peringkat kebangsaan ke, peringkat negeri ke, peringkat sekolah ke, peringkat apalah. Okey. Macam kita sebut tadi, bila mana sambutan ianya perlukan kepada arahan yang jelas pada Quran. Sebab Melayu panggil sambutan, dalam bahasa Arab dipanggil al-Eid. Al-Eid ni maksud dia sambutan. Okey. Dan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kata selepas daripada Nabi sampaikan Islam, Nabi buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, banyak orang masuk Islam. Pada waktu tu Nabi kata tidak ada lagi Eid, sambutan kepada orang Islam ni, melainkan dua, iaitu Eidul Adha dan juga Eidul Fitri. Sambutan-sambutan lain tu dia lebih kepada adat masyarakat. Tapi kalau dibuat atas nama agama, maka ia ialah satu benda yang perlu diberi perhatian, sama ada dia boleh ataupun tidak. Okay. Biasanya kita akan tengok bila mana bahas tentang sambutan tahun baru hijrah ni, yang ada nampak macam package agama ialah orang bercakap tentang doa awal tahun, akhir tahun. Inilah benda yang akan kerap kali berlaku, dan orang akan kata tiap-tiap kali masuk tahun baru, inilah benda yang nak bercakap. Ya, itulah keadaan manusia. Kita tak boleh rasa. Ada sebahagian orang dia nak lari, dia kata bincang benda ni, bincang benda lain.
Sebenarnya benda lain pun kita bincang, tapi kita tak sempat nak beritahu dekat orang yang soal tu. Semua benda kita bincang. Okey. Cuma tabiat manusia ni dia akan ada yang ingat dan dia akan ada yang tak ingat. Sebab tu Nabi dan Rasul ni dia datang silih berganti. Sepatutnya bila mana Nabi yang kedua datang selepas Nabi Adam, orang zaman tu dia kena kata tak perlu datang dah Nabi ni, Nabi dulu dah beritahu dah. Tapi sebab apa kena datang? Sampailah kepada Nabi akhir zaman. Sebab manusia ni dia ada tabiat lupa. Dia ada dua. Dia lupa, dia buat-buat lupa. Sebab dia memang nak buat benda yang dilarang tu. Itu tabiat manusia. Okey. Walaupun benda ni dah ada orang tahu, tapi kita nak juga sebut di sini. Okey. Bacaan doa awal tahun, akhir tahun. Mungkin kebanyakan orang dah duk share dah, bermula daripada semalam. Sebab hari ni ialah hari bertukarnya kita kepada tahun berikutnya. Okey. Pertama kalau tengok di mana asalnya bacaan doa awal tahun, akhir tahun. Kita nak cek dari segi zaman first, zaman Nabi dulu. Sebab kita ni agama ni dibawa oleh pihak yang paling sah, iaitu Nabi. Okey. Kita telusuri sejarah, kita tengok zaman Nabi benda ni berlaku tak? Exactly tak berlaku. Lepas tu kita pergi ke zaman seterusnya, zaman sahabat. Benda ni berlaku ataupun tidak? Okey. Ada riwayat mengatakan sahabat ada buat bacaan bila mana masuk bulan baru, bukan tahun baru, bulan baru. Masuk je bulan baru ada bacaan. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sebahagian sahabat bila mana masuk bulan baru, mereka akan baca doa yang berbunyi Allahumma illahu bil amni wal iman wassalamata wal islam. Sebahagian riwayat macam tu. Ada sebahagian riwayat lagi kata Allahumma illahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam. Maksud dia apa? Ya Allah, Engkau masukkanlah kami dalam bulan baru ni dengan keadaan aman dan juga keadaan keimanan, selamat dan kesejahteraan. Panjang tu ya doa dia. Setiap kali masuk bulan baru, itu yang Nabi baca. Itu yang sahabat baca, Nabi tak baca. Okey. Jadi para ulama membahaskan tentang riwayat tersebut. Kebanyakan para ulama mendhaifkan riwayat itu. Cuma ada riwayat yang mengatakan sebahagian mereka menghasankan. Okay. Cuma yang jadi isu, amalan bacaan doa awal tahun, akhir tahun yang dilakukan oleh masyarakat kita ni bukan bunyi dia macam tu. Bunyi dia lain. Bunyi dia panjang lagi. Bacaan dia panjang. Okay. Yang panjang-panjang tu Al-Qadimil Awal, semua orang yang biasa baca dia ingatlah. Okay. Sebab dia akan baca awal dan akhir tahun. Di mana ambilan dia? Okay. Kalau kita tengok ambilan dia ataupun asal benda tu datang ialah daripada sebuah kitab yang bernama Majmu' Syarif. Kitab tu, kitab Majmu' Syarif ni telah diharamkan penyebaran dia di negeri Perlis, dalam fatwa negeri Perlis dah lama dah, lebih pada 10 tahun dah. Maknanya tentang apa yang ada dalam kitab Majmu' Syarif. Okay. Saya baca sikit dia punya fadilat doa awal tahun, akhir tahun yang panjang tu. Okay. Dia kata inilah doa akhir tahun yang hendak dibaca 3 kali pada akhir waktu asar 29 atau 30 Zulhijjah. Hari inilah. Sesiapa membaca doa ini pada waktu tersebut, syaitan akan berkata, susah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku pada setahun ini kerana dibinasakan dengan akibat membaca doa-doa ini. Lalu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa orang yang membaca doa ni. Okay. Pertama kita kena tahu teks doa ini dan fadilat doa ini tidak dapat disahkan daripada mana asalnya, daripada kitab hadis Indo. Tak ada. Yang ada dalam kitab ni satu orang tokoh, nama dia Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, terkenal seorang ulama hadis. Dia ada tulis banyak kitab, antaranya Qawaidut Tahdits. Ini antara kitab-kitab dia dalam bidang hadis. Dan antara kitab dia yang terkenal mengkritik amalan ni ialah Islahul Masajid minal bid'ah wal awaid. Membaiki masjid-masjid daripada perayaan-perayaan dan perkara-perkara baru yang tidak disebut dalam agama. Itu buku dia. Jadi dia sebut, dia kata doa ini adalah doa yang direka dan bukan berasal daripada Nabi.
Ia juga bukan berasal daripada para sahabat. Panjanglah, saya tak nak cerita banyak-banyak sebab kita ada tajuk yang lebih besar lagi untuk kita bincang. Cuma alang-alang cerita bab ni masuk fasa ni nak cerita jugalah. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan puan-puan. Kalau nak bacalah riwayat yang dah kita sebut tadi, iaitu riwayat daripada Abu Daud. Walaupun Abu Daud menilainya dhaif, dan ada sebahagian mengatakan Imam Tirmizi menilainya sebagai hasan. Bila mana masuk bulan baru baca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam. Pendek, banyak tu ya. Tapi dia bukan baca tahun baru, dia baca tiap-tiap kali masuk bulan baru. Ni masuk Muharram, nanti nak masuk Safar, nanti baca pula. Lepas tu Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Awal, Jamadil Thani, Rejab, Syaban, sampai habis 12 bulan. Kalau nak baca, boleh baca. Dan makna dia elok. Okey. Cuma yang baca setahun sekali itu, yang tu tak ada asal langsung daripada kitab-kitab induk yang awal. Tak ada. Okey. Jadi berpadalah kita dengan apa yang dibuat oleh para sahabat, dan ianya lebih ringkas dan tidak dibuat secara ada kaifiat tertentu. Boleh baca by individu pun. Maknanya orang tu boleh baca seorang diri dan ianya pendek, dan tak disebut nak kena baca 3 kali ke 4 kali ke. Okey, memang tak dinafikan doa yang panjang tu ada makna-makna yang elok, tapi sekarang ni kita membahas tentang kaifiat. Kaifiat ni maksud dia apa? Dia ada satu kaedah nak buat benda tu. Dalam agama ni, penetapan kaedah yang bersifat ibadah, dia tak boleh buat ikut suka hati. Itu benda yang kita tahu. Memang saya tak nafikan, ada sebahagian para ulama melihat bolehnya kita buat satu benda tu walaupun ada satu dalil terpencil. Okey, kita terima yang tu. Okey. Tapi sekarang ni duk cari dalil terpencil untuk isu ni, tidak ada. Melainkan ada dalil para sahabat buat setiap kali masuk bulan baru. Dia tak buat tiap-tiap tahun baru, bulan baru. Okey. Jadi kalau nak baca juga, katalah nak baca, tuan-tuan boleh baca dah tadi lepas maghrib ataupun lepas asar tadi, Allahumma illahu alaina bil yumni wal iman, boleh dengan baca dengan bunyi macam tu, ataupun Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Dia ada beza al-yumni dengan al-amni. Al-amni maksudnya keamanan, al-yumni maksud dia kemenangan ataupun kebaikan. Mai pada perkataan yamin yang bermaksud sesuatu yang di belah kanan, sesuatu yang baik. Ujung dia sama, wassalamata wal islam. Itu saja. Pendek saja doa dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam banyak kitab-kitab rujukan ada sebut tentang doa ini. Cuma nak katanya dalam isu doa yang panjang tu dengan kaifiat yang panjang lebar, dibaca pula pada selepas selesai salat maghrib, yang tu tidak ada. Tidak ada riwayat. Walaupun ada dalam kitab, tidak ada riwayat. Walaupun ada orang kata ada jabatan mufti share, ada jakim share, okay, tak apalah. Nak cerita bab ada orang share ni penat lah. Sebab kalau bercakap bab macam tu memang akan suka. Sebab kita tahu pengurusan agama di negara kita ni dia lain-lain. Okay. Cuma tanggungjawab kita ni mencari pada semua keputusan yang ada tu yang mana yang betul. Letihlah sikit, mesti akan ada orang kata, lepas tu saya nak ikut yang mana. Sebab tu dia kena ada buat usaha nak bagi faham sikit. Kena cari, sebab benda betul ni dia tak akan boleh datang bergolek, dia mesti kena cari. Macam mana kita cari duit untuk dapat makan minum, macam tu lah nak cari kebenaran pun macam tu. Kena bergerak, kena usaha. Sebab pergerakan dan usaha itulah akan memberi pahala kepada orang yang nak cari kebenaran. Sebab mencari ilmu dan kebenaran ni jalan nak ke syurga. Mana boleh nak syurga sambil-sambil duduk-duduk je, sambil-sambil duduk relax je. Mustahil benda tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, walaupun ada orang sebut, walaupun yang sebut tu dirasakan berautoriti, kemah juga orang yang sebut tu, tapi kita tidak menilai kebenaran daripada kemah ke, besar ke jawatan dia, besar ke lembaga dia, pengurusan dia, bukan itu. Tapi kita melihat kepada di mana ambilan asal yang diambil. Okay, selesai untuk bab tahun baru ataupun bacaan doa awal tahun, akhir tahun ni. Okay, nak baca boleh baca riwayat yang sebut. Riwayat yang panjang tu kita sebut tadi datang daripada kitab yang disebutkan tadi, iaitu Majmu' Syarih, dan ianya bukan riwayat yang jelas. Okey. Balik kepada tajuk asal kita, iaitu khurafat tahyul mistik di alam Melayu.
tajuk pada malam ni dia datang daripada sebuah buku. Buku ni saya bawa, Khurafat Tahyul Mistik di Alam Melayu, yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Zahiruddin Zabidi. Saya bawa, saya tunjuk sebab saya letih, saya seorang kena hentam. Jadi saya nak penulis dia pun kena juga. Dua-dua kena, kita kena popular dua-dua. Okey. Dalam buku ni, okey, dia himpunkan budaya Melayu yang ada 3 unsur ni: khurafat, tahyul dan mistik. Buku ni saya buka di beberapa tempat di Perlis. First saya buka di Guak Said Alwi beberapa bulan yang lepas lah. Okay. Dan sekarang yang kuliah situ tu dah masuk bab yang keempat. Tapi saya tak tahulah setakat mana tahap pendengar yang mendengar kupasan tu. Sebab kita tak dibenarkan buat exam orang yang dengar kuliah. Kalau buat exam boleh tahulah dia faham tak faham. Kalau buat exam lagi kurang orang datang masjid ni. Okay. Cuma nak katanya itu antara tempat. Selain pada tu ada satu lagi tempat dan sini. Okay. Dan saya rasa memang bab ni orang minat. Okay. Kalau orang kata tak ramai orang datang dengar, memang. Hatta di Guak Said Alwi pun saya tengok dia punya kadar jemaah yang datang macam ni lah, lebih kuat. Okay. Dan saya tak kisah pun tentang bilangan orang yang datang tu. Okay. Cuma kalau tuan-tuan ikuti live ke apa semua, ramai orang tengok. Sama ada yang tengok tu nak cari pasal ataupun yang tengok nak cari kebenaran. Dua-dua dia sama ramai. Okey. Cuma nak katanya bab buku ni kalau orang baca, kalau dia tak bersedia untuk menerima hentaman, dia akan rasa buku ni semua kritik orang Melayu. Seakan-akan orang Melayu ni memang tak kenal kebenaran, melainkan kenal benda karut je. Tengok kulit depan ni ada gambar wayang kulit ni. Wayang kulit ni sebahagian daripada budaya orang Melayu. Bukanlah kita nak kata semua orang Melayu terlibat dan tahu wayang kulit, sebab wayang kulit ni dia lebih famous kepada orang Jawa sebenarnya. Okey. Cuma saya nak katanya ialah bila mana kita tengok buku ni, kita akan rasa dalam buku ni bercakap banyak perkara. Okey. Cuma malam ni saya bukan nak pergi satu bab ke bab khusus. Saya nak baca secara keseluruhan, bukan baca sampai habis buku ni malam ni. Cuma saya nak sebut apa yang dah saya buka kuliah di beberapa tempat ni, benda-benda penting yang kita kena highlight selalu tentang bab khurafat ni. Okey. Pertama saya nak sebut kenapa buku ni ditulis. Dia kena ada sebab. Okey. Dan saya dah tertarik daripada peringkat awal lagi buku ni ditulis. Ada 4 sebab penulis dia tulis buku ni. Pertama dia kata sikap orang Melayu ni mudah percaya apa saja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang ada unsur ajaib, yang ada unsur ghaib. Itu sifat bangsa kita. Cerita-cerita yang ada unsur terkejut, tergempak ni apa semua memang kita minat. Tambah lagi yang cerita tu datang daripada orang agama, lagi orang minat. Kalau yang cerita tu orang biasa-biasa minat juga, tapi tak kuat sangat. Kalau cerita tu dengar kedai kopi, bolehlah dengar, tapi kita tak ada rasa teruja sangat. Tapi kalau cerita tentang benda gaib, benda yang pelik semacam, diceritakan di sini, di meja kuliah dalam masjid, dan yang bercerita tu pula ialah orang yang ada kedudukan, dipanggil sebagai ustaz, dan dia pula ada beberapa pengaruh di sisi masyarakat, maka ia sangat-sangat mudah diterima, bahkan ia melekat dalam masyarakat tu. Itu sebab pertama. Yang kedua, sikap terlalu mudah percaya kepada penisbahan cerita, kisah, riwayat. Kalau orang kata Tok Guru ni ada karamah, terus percaya memang Tok Guru tu ada. Tak ada lah rasa nak pergi cek betul ke apa yang orang kata Tok Guru tu ada. Nak pergi tanya anak beranak dia ke, nak pergi tanya isteri dia ke kalau dia ada. Tak, terus bagi cop, confirm ada. Kita tak akan soal, kita tak akan selidik lah. Itu sebab kedua tulis. Okay. Sebab yang ketiga yang ada dalam buku ni, dia kata rasa tak ada masalah untuk percaya ataupun beramal dengan petua-petua yang ada dalam cerita tu. Rasa selamat, rasa okey, rasa macam tak apa saya buat yang ni, rasa macam tak ada problem pun pada akidah. Yang kita duk mengaji akidah ni, tak rasa pun benda tu boleh mencederakan akidah. Tak rasa. Rasa selesa tu yang menyebabkan buku ni ditulis.
Dan yang keempat, kepercayaan kuat bangsa ini terhadap makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata, yang dinamai dengan hantu. Kan, masyarakat kita ni memang takut hantu, dan macam-macam nama dinisbahkan kepada hantu tu. Dalam hantu tu dia ada pecahan pula. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil dirasat. Ada penyelidikan pula dalam hantu, sebab hantu bukan satu jenis ya. Quran hanya mention hantu ni daripada jenis tak nampak ialah jin, syaitan. Kalau jin Islam tak panggil hantu lah. Okay. Itu yang Quran mention. Tapi orang Melayu dia ada pecahan, dan dia mengikut kawasan. Kawasan ni hantu jenis ni banyak, kawasan ni hantu jenis ni banyak. Dan saya kata bukan setakat bangsa Melayu dalam isu hantu ni. Isu hantu ni orang Eropah pun ada, orang Cina ada, orang India pun ada, orang duduk dalam hutan pun ada, orang duduk tengah bandar ada, orang yang telah membangun negara yang maju di dunia, orang Jepun maju pun ada cerita hantu dia orang. Nak kata apa? Hantu universal. Cuma hantu Melayu lah yang paling miskin. Sebab kalau tuan-tuan tengok, hantu Melayu ni semua pakai baju tak cantik. Hantu Eropah dia pakai baju kot, ada tie lagi. Hantu Cina pakai jubah macam jubah imam, walaupun ada khot Cina dia kat depan tu. Walaupun berjalan tak macam orang, melompat je, smart lah juga baju dia. Mari tak hantu Melayu, cerita Pontianak, jubah putih tu pun tak letak nila. Kalau putih bersih elok tak apa. Jubah putih yang buruk, koyak rabak pula tu. Rambut tak sempat pergi dry, muka pun tak nampak. Paling zuhud hantu Melayu. Maknanya miskin lah, tak ada modal. Itu cerita hantu Melayu. Cuma nak kata ada takut, sifat takut macam-macam. Ada orang panggil mambang, ada orang panggil macam-macam. Okay. Dan di sisi orang Melayu ni pula, kita ada satu golongan yang boleh berhubungan dengan hantu ni, yang dipanggil dengan macam-macam panggilan. Antaranya bomoh, antaranya dukun, antaranya pawang, poyang, segala-gala macam nama lah yang diletakkan kepada mereka, yang boleh berinteraksi, berhubung, membuat apa-apa urusan dengan makhluk yang dinamai dengan hantu. 4 sebab ni lah buku ni ditulis. Sebelum saya cerita tentang isu ni, tuan-tuan kena tahu terlibatnya orang Melayu dengan benda-benda ni sebab apa jadi macam tu. Sebab orang Melayu mengalami perubahan agama banyak kali. Kita ni orang Melayu bukan first agama kita Islam, bukan. Bila mana kita tengok tanah Melayu ni, orang yang duduk tanah Melayu ni asal pada mana? Kita belajar sejarah sikit malam ni. Tapi sejarah saya ni tak berat macam sejarah sekolah. Saya dah fikir macam mana nak bagi ringan nak cerita malam ni. Orang-orang yang duduk di dataran tanah Melayu ni ataupun Nusantara ni, yang kita tengok rumpun Melayu keseluruhannya, Nusantara ni masuklah Indonesia, masuklah sebahagian Thailand, tak semua, sebahagian Thailand, masuk juga sebahagian daripada Laos, Filipina, apa-apa semua tu, masuklah Indonesia sampai ke Borneo, apa-apa semua ni. Yang first datang duduk di tanah kawasan ini dikatakan orang yang berhijrah daripada tempat lain, bukan dia beranak sini. Mereka tu daripada mana? Mereka tu dikatakan di sisi ahli sejarah, macam-macam pandangan ahli sejarah, mereka ini adalah orang-orang yang datang daripada tamadun Indus. Tamadun Indus ni tamadun India lah, dekat Sungai Gangga tu, di India hari ni. Tamadun Indus, tamadun hebat. Sebab tamadun tu pernah berperang dengan satu tamadun yang besar, iaitu tamadun Mesopotamia, orang Parsi. Indus hampir kalah dan akhirnya mereka berhijrah sampai ke kawasan ni. Sebab tu kalau kita tengok, kata apa, dia ada istilah nak menetapkan DNA Melayu ni daripada mana. Orang Melayu berasal daripada satu suku ni, first Melayu pertama sekali. Kalau orang belajar sejarah Arab, dia panggil Arab yang awal sekali ialah Bani Qahtan. Ini awal sekali. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang Arab yang Qahtani ni ialah Arab tulen, tak bercampur dengan mana-mana bangsa.
Orang Melayu yang betul Melayu, tak bercampur mana-mana bangsa, ialah orang asli suku Semang. Yang ni ada di Hulu Perak sikit, ada di Hulu Pahang sikit. Okay. Semang ni ialah Melayu yang betul-betul Melayu, tak bercampur dengan apa-apa pun. Masih lagi wujud. Kita semua ni, kita kadang-kadang duk tengok orang asli, kita ketawa. Ada lagi orang asli nak duduk dalam hutan. Kita jangan lupa, kita pun asli macam dia kat dulu. Cuma dah pandai duduk bandar ni, dah pandai makan McDonald dengan Starbucks ni, lain lah sikit bunyi dia. Okay. Cuma nak katanya kita pun asli juga lah. Okay. Cuma nak katanya itulah first Melayu. Okay. Bila mana Melayu ni mula-mula datang pada suku Semang, waktu tu apa agama orang Melayu? Melayu lah kita kata. Semang ni Melayu, first Melayu. Okay. Mereka tak ada agama khusus, melainkan mereka ada perasaan nak sembah sesuatu, tu je yang ada. Jadi dia orang duduk dalam hutan, dia orang tengok pokok ni semacam besar dia, asal lalu rasa gerun ni pokok ni. Dia sendiri dengan rasa takut yang ada, dia rasa tempat tu ada sesuatu. Rasa tu membentuk satu kepercayaan yang bersifat agama, yang dipanggil dengan animisme. Kawasan ni ada benda jaga, tapi tak tahu benda apa. Tapi adalah benda yang jaga, tak boleh buat lebih kurang. Animisme dia panggil. Maknanya bukan pokok tu yang problem, ada benda tumpang pokok tu. Lepas tu pergi dekat busut, lepas tu pergi dekat mana-mana sarang serangga tertentu, tengok sarang ni apa semua ni, sarang anak-anak ke apa, rasa sarang anak-anak ni bukan anak-anak je duduk, ada benda lain. Ini dia panggil animisme. Siapa yang dia takut tu tak tahu, tapi dia rasa benda tu ada, dia panggil animisme. Daripada animisme convert jadi dinamisme. Dinamisme ni percaya pokok tu yang ada kuasa, bukan benda lain yang tumpang dia. Percaya binatang ni kalau kita buat pasal, dia akan buat sesuatu pada kita. Percaya harimau yang jenis macam ni, monyet jenis macam ni, dia tu memang ada kuasa lah. Dia tu memang ada kuasa. Yang sebelum tadi benda lain tumpang benda tu, sekarang ni tak, benda tu. Okay. Ini dua kepercayaan awal orang Melayu. Lepas pada tu tamadun orang Melayu dah berkembang. Start pada tu datang pula Hindu datang. Sehingga kita tengok banyak kesan peninggalan kerajaan-kerajaan Melayu lama dulu yang memang ada kesan Hindu. Kita tengok di Kedah ada beberapa tempat yang ada candi. Candi itu ialah tempat rumah ibadat kuil lah kita kata, orang Melayu kita dulu. Dan kita boleh tengok bukti ni kuat sebab apa? Sebab masih lagi ada orang Melayu yang beragama Hindu di Nusantara ni, iaitu di Bali hari ni. Di Bali ni ialah muka Melayu, muka macam kita. Ada kulit cerah, ada tak berapa cerah, ada yang gelap semacam, ada yang putih macam Cina, tapi dia Melayu, tapi dia Hindu. Cuma Hindu dia orang tak sama macam Hindu yang kita tengok orang-orang India di negara kita ni. Sebab Hindu yang diamalkan oleh orang India di negara kita ni, dia orang ambil sebiji dot daripada kampung dia orang asal di India. Adapun Hindu di tempat orang Melayu ni, dia ada aliran, saya tak ingat aliran tu apa. Cuma Hindu yang dianuti orang Melayu dulu sebelum datang Islam, dia kurang penyembahan patung, tak ada patung banyak sangat. Sebab tu kita tengok kuil-kuil yang dikatakan tempat ibadah Hindu lama, Hindu Dharma ke apa semua yang lama-lama ni, dia tak ada patung dalam kuil, dia ada tempat ibadat. Dan dia orang lebih kepada kaedah nak bagi nampak beragama kena banyak bertapa. Itu konsep dia. Sebab tu kita akan tengok kalangan orang Melayu ni, bertapa ni bukan benda yang jarang dengar, selalu kita dengar. Sehingga dia termasuk dalam Islam sikit. Islam orang Melayu ni, Islam gaya orang Melayu. Okay. Lepas pada tu jatuh kerajaan Hindu, tamadun Hindu turun naik, datang ajaran seterusnya iaitu Buddha. Kalau kita belajar dalam agama-agama dunia ni, keluarnya agama Buddha sebab asalnya pengasas Buddha tu dia tak puas hati dengan Hindu, dia buat satu aliran lain. Dan kerajaan Buddha yang last untuk orang Melayu ialah kerajaan Majapahit. Tu last Buddha. Lepas pada tu datanglah kerajaan Samudra Pasai, Johor, Riau, Linggo.
Datang pedagang Arab bawa agama Islam, sampailah ke hari ini kita tengok agama Islam menapak di tanah Melayu bermula pada sekitar 1100 Masihi sehinggalah 1300. Antara tahun itulah dikatakan Islam sampai, orang Islam mulai, orang Melayu mulai menerima Islam. Okey, clear yang tu. Okey. Bila mana orang Melayu terima Islam setelah ada agama-agama lain sebelum Islam, dia bukan terima tu terus tinggal yang lama. Dia mesti ada kesan sayang pada yang lama juga, sikit-sikit. Sebab tu kita kena sedar benda ni. Ada orang kata orang Melayu dia terima tu Islam bila mana sultan, raja yang memerintah orang Melayu tu terima Islam. Betul, fakta tu memang ada. Tapi ada segelintir orang Melayu yang tak setuju raja tu terima Islam cepat sangat. Jadi dia orang ni takut nak lawan raja, sebab memang sifat orang Melayu ni nak derhaka pada raja jangan sekali. Cuma kita tak setuju, kita buat diam-diam. Itulah budaya orang Melayu. Dia tak suka, depan macam suka, belakang tak cukup tanah dia bagi kita. Itu normal. Sifat tu diwarisi turun-temurun sampai sekarang. Sebab tu tuan-tuan tengok di dalam pekerjaan, pentadbiran, tak puas hati dengan bos, tak kata depan-depan, buat grup WhatsApp, semua staf ada, bos orang yang tak ada, kutuk bos dalam tu. Tapi bila mana sampai arahan, okey, yes bos. Tapi dalam grup satu lagi, apa punya mangkak bos hari ni, tak suka, tak nak lawan depan-depan. Itu normal. Jadi dia tak suka dengan ajaran Islam ni, tak naklah tolak Islam tu depan-depan raja. Tapi buat pakatan lain ataupun buat satu kaedah yang kita ni Islam, tapi ambil lagi sikit-sikit. Dan benda tu dia makin lama makin menipis, makin lama makin menipis, tapi still ada sampai sekarang. Walaupun benda tu nampak macam biasa, tapi dari segi pengajian ilmu akidah, dia boleh mencederakan akidah orang Islam secara keseluruhan kalau masih lagi nak kekal dalam kaedah macam tu. Dan benda ni sudah menjadi warisan turun-temurun, sehingga generasi baru yang datang dia tak perasan benda tu khurafat. Tak tahu. Tak tahu bahawa benda tu mistik, tak tahu bahawa benda tu tahyul. Duk buat sampai sekarang. Dan bila mana duk buat tu, tak rasa benda tu salah, sebab melihat benda tu sebagai bahagian pada agama pula. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak gambaran daripada apa yang dalam buku ni. Okey. Dalam buku ni, kalau kita tengok, kalau kita nak cari beli tengok, penulis hafizahullah taala, dia ada letak beberapa bab sebelum dia nak definisikan khurafat tu apa, tahyul apa, mistik apa. Saya tak nak bahas tentang maksud khurafat, tahyul, mistik tu. Di awal buku ni dia cerita alam gaib ni sengaja Tuhan jadikan kita orang Islam kena beriman, sebab nak tengok kita beriman takat mana. Ada orang dia tolak terus benda yang dia tak nampak, yang ni akan bagi problem pada iman dia. Ada orang dia tambah-tambah pula dalam benda gaib, iaitu masyarakat kita. Masyarakat kita dia tak tolak benda gaib, sebab memang dalam Hindu ada unsur gaib, dalam Buddha ada unsur gaib, dalam Islam pun ada unsur gaib. Cuma unsur gaib yang diimani oleh sebahagian orang Melayu yang terlibat dengan khurafat, tahyul, mistik ni, dia serak daripada Hindu dan Buddha lama. Sebab tu saya kata kepercayaan tentang hantu tu ada dan wujud. Sebab kalau kita belajar dalam agama Buddha ni dia ada kitab suci. Dalam kitab suci dia orang, dia ada satu bab dalam kitab suci dia, nama dia Peta Vatu. Peta Vatu tu maksud dia apa? Himpunan hantu-hantu yang perlu dibuat hubungan kerjasama dengan dia. Itu yang dipercayai oleh Buddha hari ni pun. Tapi tinggal lagi dia orang buat ataupun tidak. Orang-orang Cina Buddha yang tua-tua, yang lama-lama mungkin dia buat. Yang muda-muda, yang moden, mungkin dia orang tak buat. Dia macam kita lah. Kita orang Melayu ni pun, orang-orang Melayu Islam ni yang muda-muda ni, dia tak berapa nak ambil tahu sangat dah benda-benda macam ni. Dia yang Bromo, yang fasa-fasa 50-an, 60-an, mungkin take serius lagi isu-isu macam tu. Okey. Cuma nak katanya dalam agama Buddha dia ada. Cuma saya tengok teks dalam agama Buddha tu, antara hantu yang ada ialah hantu
yang dikatakan sukakan kepada darah perempuan beranak. Ni dalam Melayu dia panggil apa? Hantu penanggal. Kepala saja ada, lepas tu urat perut tergantung. Dalam Buddha ada, dalam Melayu ada. Dan Melayu buat cerita pun. Cuma nama lain-lain. Kita orang Semenanjung panggil penanggal, orang Sabah Sarawak panggil balan-balan. Sama aja, spesies yang sama. Tapi adakah ia betul wujud? Wallahu alam. Kita kata syaitan tu memang ada. Tapi penamaan ni bergantung pada bangsa tu. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya serapan daripada ajaran lama itu antara sebab benda tu ada dan wujud. Dan benda macam ni normal kepada semua manusia. Kita baca Quran, kita tengok bagaimana sebahagian Nabi dan Rasul bertembung dengan umat dia. Antaranya ialah Nabi Saleh. Bila mana Nabi Saleh ni Tuhan utus kepada kaum Samud. Kaum Samud ni hebat. Kaum Samud ni macam-macam kehebatan, kemajuan dia orang boleh buat. Bila mana Nabi Saleh kempen tauhid, apa dia orang sebut kita boleh tengok dalam surah Hud. Dia orang kata kepada, kita boleh tengok dalam surah Fussilat pun, dia orang kata pada Nabi yang bawa tauhid tu, dia kata istahabbul ama. Tuhan kata mereka lebih sayang untuk menjadi buta berbanding mendapat hidayah. Nak kata apa dia? Orang kalau dia buat satu benda tu menjadi okey, tak ada masalah, dia sayang nak tinggal benda tu. Contoh, saya bagi contoh straight to the point. Orang yang biasa jumpa bomoh, setiap apa yang dia pergi jumpa bomoh tu menjadi. Contoh, dia minta pelaris kalau dia menega, jadi untung kedai dia. Dia sakit, dia pergi berubat, kebah, hilang sakit dia. Orang-orang yang macam ni, dia jumpa bomoh, dia tak akan rasa nak stop jumpa bomoh. Sebab apa yang dia hajati, apa yang dia nak jadi, boleh. Sama macam keadaan musyrikin Mekah, bila mana Nabi kata jangan sembah berhala. Berhala ni tak betul. Tuhan-Tuhan yang kamu wujudkan sekeliling Kaabah tu, termasuk 3 yang terbesar, 1 yang tertua, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Yang paling tua Hubal. Hubal first berhala yang ada dalam kawasan Kaabah. Bila mana Nabi kata yang ni semua tak betul, yang ni semua tak boleh guna, apa jawapan musyrikin Mekah? Dia kata, tengok Muhammad, elok kita sembah berhala, kita minta pada berhala ni supaya menega kita elok. Bila mana kita sembah, perniagaan kita elok. Kita minta pada berhala ni, kita kahwin tak dapat anak, dapat anak. Tiba-tiba Muhammad kata tinggalkan. Mana boleh? Sekarang ni duk buat jadi ni, duk buat jadi. Itu masalah dia. Itu masalah tak boleh tinggal. Sebab segala apa yang sedang berlaku membuahkan hasil yang diingini. Sebab tu benda yang sama saya jumpa banyak orang bila mana kita cerita bab ni. Kita kata haji janganlah jumpa bomoh. Dah pergi haji pun, pergi umrah, sedekah, datang masjid, tapi dia ada sikap dia suka. Dia kata saya ikhtiar je. Saya bukan buat benda-benda khurafat, saya ikhtiar. Tapi cara dia ikhtiar tu salah. Walaupun jadi Quran jawab dengan detail bab ni. Surah Fussilat, Allah Ta'ala kata jangan tertipu dengan menjadinya satu benda yang salah. Jangan tertipu. Sebab tu saya suka beri contoh yang mudah. Tuan-tuan tengok, ada orang kerja halal, ada satu orang lagi dia kerja haram, dia curi. Yang ni dia bekerja halal, masuk keluar office, dapat gaji hujung bulan. Yang ni dia mencuri. Tiba-tiba orang mencuri kata, saya rasa mencuri tak salah. Sebab apa? Sebab duit yang digunakan oleh orang yang bekerja dengan duit yang saya guna daripada hasil mencuri ni, bawa pergi kedai, laku dua-dua. Jadi curi tak salah, sebab duit curi pun orang yang jual tu terima, duit yang gaji ni pun orang tu terima. Jadi tak salah mencuri. Tak, mencuri tu tak salah. Walaupun keputusan akhir dia, apa yang kamu dapat daripada kerja tu boleh merealisasikan keinginan. Orang mencuri, dia dapat duit, dia beli susu anak, anak dia minum, kenyang. Sama dengan yang kerja, dua-dua. Dia beli makan pun kenyang. Tiba-tiba dia buat satu kesimpulan, mencuri tak salah. Sebab
Sebab duit-duit yang kami dapat pada mencuri pun boleh mengenyangkan kami. Duit tu laku, mata wang dia tak susut, nilai dia tak susut, bahkan kami tengok mencuri lagi cepat dapat duit daripada kerja elok. Jadi mencuri tak salah. Itulah keadaan dia sebenarnya. Saya nak beritahu dah tuan-tuan. Okey, yang pasal isu perbomohan benda ni, itulah. Bila mana kita kata salah, dia kata tak ada problem apa. Okay. Sebab dia tak nampak apa perbezaan antara dua tu. Okey. Itu yang saya boleh gambarkan pada malam ni. Okey. Masa yang ada ni saya nak sebut banyak benda. Okey. Sekarang saya skip lah beberapa perkara, saya nak sebut benda ni. Benda ni yang penting. Penulis dalam bab yang ketiga buku ni, sebab malam ni kita bukan nak bahas buku satu-satu. Kuliah akan datang baru kita boleh pergi satu. Yang ni saya nak sebut supaya tuan-tuan nampak dekat mana garangnya, cengihnya buku ni. Sebab tu saya kata kalau orang Melayu ni dia rajin baca buku ni antara yang kena bakar awal. Tapi nasib baik tak rajin baca buku, jadi buku ni orang boleh jual, laku elok juga. Sebab beli simpan tak dalam rak. Siapa baca? Entah generasi mana, generasi yang lepas tu tak baca. Okay. Dalam buku ni penulis dia kata 8 keadaan orang Melayu ni dia kekal dengan khurafat. Yang pertama, perubatan, berubat. Bila mana dia sakit, dia nak berubat, dia terjerumus dalam khurafat, tahyul dan mistik bila mana dia sakit. Sini dia bawa 2 poin. Saya baca sikit. Dia kata, sebelum Islam datang ke alam Melayu, orang Melayu sudah arif dalam beberapa perkara, antaranya perubatan. 2, perubatan cara herba, perubatan cara mengurut. Ni kepandaian orang Melayu. Tengok pokok ni, tahu dia boleh ubat apa, rebus, dia punya air rebusan ni untuk sakit apa. Tu kearifan orang Melayu. Ini dia panggil ilmu herba, herbalis. Yang ni tak salah, tak ada apa-apa problem, tak syirik, tak khurafat pun lagi. Okay. Cuma yang jadi khurafat dia dekat mana? Bila mana nak ambil herba tu, nak petik daun tu, kena baca mantra ni. Situ problem dia. Lepas tu nak letak herba ni, nak rebus, bukan boleh rebus hari suka hati, kena rebus hari ni, pukul sekian, kena pakai tungku kaki 3, dapur elektrik ke apa-apa semua tak jalan. Kaifiat tu sebab apa? Dia kata sebab pengeras dia macam tu. Itu dia punya ayat dia. Jadi pengeras itu, siapa yang mengeraskan benda tu? Yang mengeraskan benda tu hantu syaitan yang duk bisik di telinga pengamal tu. Ini benda normal, perkara yang biasa. Okay. Sebab tu ada orang dia disesatkan kerana ayat Quran. Contoh, saya sebut contoh pada tuan-tuan puan-puan, macam mana jin syaitan ni disesatkan kita. Ada satu orang pengamal perubatan tradisional, dia kata dia pandai halau jin syaitan. Memang Nabi ajar pada kita, ada ayat-ayat tertentu ni kalau baca syaitan akan lari, antaranya ayat kursi. Cuma dia ni lain sikit. Dia kata saya dapat amalan ni lain sikit, sebab satu hari saya pernah didatangi satu orang pesakit ni jin duduk dalam badan dia. Saya bercakap baca ayat ni, tak nak keluar jin tu. Sehingga jin tu kata, aku akan keluar selepas kamu baca Qul huwallahu ahad 3 kali, aku keluar. Dia baca 3 kali, keluar jin tu. Okay. Lepas pada tu dia pun jadikan sebagai amalan. Bila mana orang kerasukan jin, dia akan baca Qul huwallahu 3 kali. Okay. Sekarang ni saya tanya dekat tuan-tuan puan-puan, salah ke baca Qul huwallahu kalau orang tu kena masuk jin? Secara umum salah ke tak? Tak salah. Baca ayat Quran tak salah. Salah dia di mana? Salah dia dengar kata jin tu yang salah. Jin tu ajar dekat dia, baca 3 kali. Yang Nabi ajar dia tak ambil, dia ambil yang jin ajar. Jin sesatkan dia bukan ayat marang kerapu, bukan ayat Quran je. Jin yang ajar dekat dia, bukan Nabi. Yang Nabi ajar belambak yang ulama tulis tu, dia tak ambil yang tu. Dia terus jadikan sebagai amalan dia, petua dia. Sebab tu orang dia jadi keliru situ. Dia jadi keliru di situ. Yang jadi problemnya situ. Dia tak kata dia salah sebab dia sedang baca ayat Quran. Okey. Macam ada satu lagi problem. Bagi azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey, tersambung sikit lagi. Contoh yang saya bagi tadi, dia jadi keliru bila mana dia amal benda tu daripada arahan jin, dan jin tu mengarahkan dia menggunakan ayat Quran. Okey, itu problem dia. Dia tak arah guna ayat lain. Okey. Yang kedua dalam bab perubatan dan ikhtiar ni ialah benda-benda yang dijadikan sebagai tangkal dan azimat. Ada orang hantar satu poster lah dekat saya. Poster ni daripada satu page FB. Page FB ni nama dia Ustazah Aisyah Farid BSA. Saya kena sebut sebab ramai orang duk share. Okay. Dia ada buat satu poster. Poster dia tulis, menulis kata Bismillah dan Ar-Rahman, iaitu menulis perkataan Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab sebanyak 113 kali tanpa ada baris, tanpa harakat. Maknanya tulis huruf saja. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada baris, tak ada sabdu, tak ada apa. Tulis tulisan tersebut, kertas tu disimpan, kertas tu tulis sampai 113, letak dalam dompet. Apa akan dapat pada dia? Dia tak akan terkena apa-apa keburukan selama mana kertas tu ada. Guna Bismillahirrahmanirrahim. Tapi syarat dia tak nak ada baris. Okay. Perbuatan macam ni boleh ataupun tidak? Pertama, macam kita sebut, asas kaedah dia, ada tak asal perbuatan ni daripada para nabi dan sahabat? Confirm tak ada. Okay. Bahkan ada larangan. Nabi kata, man 'allaqat tamimah faqad asyrak. Siapa-siapa yang menggantung tangkal.
Tangkal ni kertas yang digulung, kain yang diikat, pintalan-pintalan tertentu, gantung je, dia dekat kepada kesyirikan, kata Nabi. Okey. Jadi perbuatan ni tak ada asas. Tak boleh blok satu orang daripada keburukan kalau buat benda ni. Andai kata jadi, ini problem dia. Buat tu jadi. Buat jadi bukan petanda benda tu betul. Sebab tu banyak orang dia pergi jumpa bomoh siang. Bomoh siang bukan Islam, Buddha. Dan sebenarnya dalam agama Buddha tak ada pun unsur boleh bomoh orang. Tak boleh. Maknanya bomoh siam yang terlibat, kalau dia Buddha lah, dia bukan Buddha yang baik sebenarnya. Sebab dalam agama Buddha tak ada boleh penanya orang, belajar orang dengan cara panggil hantu mambang. Kalau dia sami yang elok, yang memang betul nak bersih diri, dia tak simpan tempayan dalam bilik dia. Orang yang pergi jumpa bomoh siam dia tahu, dalam kebanyakan tempat bomoh siam ni dia ada tempayan. Tempayan tu simpan apa? Simpan hantu dalam tu. Tempayan kecil kurang power hantu tu. Tempayan sama besar dengan tiang masjid ni. Bukan setakat orang kata apa, boleh buat macam-macam. Dia boleh angkat katil kita duduk bawah, katil duduk atas pun boleh. Nak main kacau je. Okey. Itu semua harga berbeza-beza. Boleh bayar pakai duit now, PayPal semua boleh bayar. Dulu pakai duit cash. Sekarang dah boleh pakai kad kredit dah pun. Okey. Maknanya dia orang pun moden kat lambak ni. Okey. Nak kata kalau dia seorang Buddha yang baik, dia tak buat benda tu. Sebab benda tu tak ada dalam agama. Agama bukan kita nak kata pluralism agama, tapi kalau sifat agama, penanya orang ni tak ada. Bukan Islam je, agama-agama mana pun. Okey. Jadi dalam page tu dia kata buat macam tu kamu tak akan kena apa-apa mudarat. Benda tu tak betul. Kalau jadi pun ia bukan petanda kata boleh. Lepas tu amalan yang kedua yang disebut sini, menulis perkataan Ar-Rahman sebanyak 50 kali, digantung, dijadikan sebagai azimat, tanpa ada baris, tanpa ada apa. Barang siapa menulisnya terhindar daripada keburukan pemimpin yang zalim. Maknanya kalau dia ada yang tu, dia tak kena kesan keburukan yang zalim. Dia tak nak pemimpin zalim ni tuan-tuan kena daftar mengundi sebenarnya. Tak padan tulis yang ni, kena daftar mengundi. Yang ada pilihan raya kena turun lah, kena tengok sikit politik dunia. Itu realiti sekarang. Realiti sekarang macam tu. Bukan tulis Ar-Rahman. Kalau benda-benda macam ni ada, cukup Nabi Musa kilik yang ni je pergi jumpa Fir'aun, diam. Fir'aun tak kata apa. Bercakap depan Fir'aun tak cukup seorang, tambah lagi Nabi Harun, ketegak macam tu kat Fir'aun. Dan yang Nabi Musa ucapkan tu bukan kata Ar-Rahman, macam-macam ayat pada kitab baca, tak dengar kata kawan tu. Maknanya ini hanyalah rekaan semata-mata. Andai kata jadi pun, dia bukan indikator, dan itu bukan cara kita orang Islam ambil amalan dalam agama. Dan banyak lagi lah petua-petua yang tak jelas. Kalau kita tengok petua-petua tak nak kena kefakiran, ini benda-benda yang tak jelas. Ada orang dia kata tak nak bagi kita ni duit kurang, nak bagi duit selalu ada, kena pakai dompet yang jenis ada tali, uncang lama tu. Sebab apa? Sebab kalau toyo tengok, dia takut kepala dia tersepit situ. Toyo ni ialah hantu yang paling bodoh dalam kategori hantu Melayu. Sebab tu bayaran dia pun murah. Kan? Pertama, uncang ni tempat simpan duit orang zaman dulu. Orang zaman dulu baju tak ada poket. Dia orang pakai tali pinggang. Tuan-tuan tengok cerita Piramli lama-lama kan. Yang jenis ada tali pinggang kat tengah ni, ataupun orang Melayu kita ni dia pakai sampit. Dia kilas dalam tu lah. Jadi kalau beg duit moden ni dia payah nak kilas, dia kena pakai uncang. Tu pun zaman dulu bukan orang ada duit sangat. Okey. Dan kita tengok kalaulah amalan tu ada, tak ada sahabat miskin, semua kaya. Tapi ada cerita sahabat miskin tak makan bahagian. Bahkan Nabi yang duk naik jumpa Tuhan Isra' Mi'raj tu pun banyak hari tak makan pada hari makan. Jadi benda-benda seperti ni tak lebih daripada sangkaan semata-mata. Okey. Nanti kita akan sebutlah, ada kesempatan akan datang. Cuma saya nak katanya, kalau kita rasa selesa dengan benda macam tu, kita kena cepat-cepat cek balik akidah kita terhadap isu ni. Sebab benda ni ialah benda yang betul boleh mencederakan akidah. Jelas boleh mencederakan akidah. Islam tak berdiri di atas benda-benda yang bersifat
kebetulan, magic macam ni, bukan. Islam mengajar penganutnya untuk berusaha hidup, tapi dalam masa yang sama ada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa setakat tu ialah saya tak nak lama-lama sangat pada malam ni. Okey. Tapi saya dah, orang kata apa yang saya hajatkan untuk cerita pada malam ni, saya rasa dah sampai, dah clear isunya. Isu yang di mana? Kenapa buku ni ditulis? Kenapa bab ni masih lagi perlu dibincang? Kerana ada sifat selesa dan tak ada masalah berpegang dengan amalan-amalan yang tak jelas. Cuma nak bahas amalan satu tu tak padatlah dengan satu kuliah, dia kena panjang. Dia kena berkala. Okey. Jadi setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat berkat. Allah Ta'ala beri pada kita kekuatan untuk menjaga akidah, supaya akidah kita tu sentiasa berada dalam keadaan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.